Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Audio dan juga boleh nampak kita punya skrin. Skrin nampak Ramzam? Boleh ya? Okey, cantik. So, topik hari ini adalah berkenaan dengan macam mana cara ataupun teknik-teknik yang ada untuk kita trade news. Adakah trade news ni menarik ataupun macam mana? Kebanyakan daripada kita trader yang baru terjebak dalam forex selalunya mesti pernah trade news ataupun nampak dia dekat forex factory tu news warna merah, ish ini best ni, pergerakan yang dahsyat ni, boleh makan pitch banyak. Tu kebanyakan trader baru berjinak-jinak dengan trading, kebanyakannya mesti pernah trade news dah ataupun pernah belajar ataupun pernah rasa, pernah tengok news tu bergerak, dahsyatnya pergerakan dia dekat apa ni, currency. Semua ada pergerakan antara gerak jauh ataupun gerak sikit je. Tu yang kita nak lihat. Okey, ceritakan beberapa strategi yang ada macam mana untuk kita trade news. Okey. Goal apa cerita? Goal kalau tengok dah bawah 2000 kalau tak silap kan. Jadi kita tu dekat kita punya tu. Kita lihat dululah yang ni. Apa currency yang menarik untuk kita jeling-jeling dan untuk kita lihat. Okey. Untuk semasa, kalau apa currency yang kuat dan juga lemah untuk hari ini, dan paling jelas, paling kukuh setakat ni, kita ada GBP, Euro yang merupakan dua currency yang paling kukuh untuk semasa. Dan yang paling lemah pada hari ini adalah New Zealand. Okey, New Zealand antara currency yang paling lemah. Dan yang lain tu JPY, AUD, USD tu dengan CHF dia dalam keadaan yang quiet lagi, belum ada pergerakan yang dahsyat. Alright. Ni setakat ni lah pergerakan daripada pagi tadi pada pukul 5 daripada start open market pagi tadi pukul 5 dan sehingga jam 8 malam ni kita lihatlah ada beberapa currency yang dah bergerak. Okey, pada waktu pagi tadi rasanya quiet lagi kan. Tak ada bergerak mana. Cuma pada waktu Euro tadi baru ada sedikit pergerakan untuk beberapa currency. Okey. Jom kita lihat pair-pair utama yang agak menarik sekarang ni. Euro USD teruskan kenaikan disebabkan kelemahan. Salah satu faktor dia adalah kelemahan USD dan Euro tak ada sebab untuk lemah lagi setakat ni. Okey. Dan kita ada tengok Trump pun dah holdkan dulu untuk menaikkan tarif kepada barangan-barangan Euro. Okey, tu antara salah satu faktor yang menyebabkan Euro dalam keadaan mengukuh setakat ni. Selain daripada USD, Euro sendiri pun dalam keadaan yang bagus. Okey, pergerakan untuk hari ini setakat jam 8 malam, Euro USD dah 0.41% pergerakan dia. GBP USD pun sama juga dalam keadaan yang lebih kukuh pada hari ini, 0.44%. Okey, USD JPY tak ke mana, ke kanan sahaja dalam 0.07 dan berlega-lega di sekitar 107 untuk USD JPY. Tapi untuk hari ini dia belum break. Sekarang ni dah dekat 107. 106.98. Alright. Dan next adalah USD CAD. Kekuatan sedikit untuk Kanada lebih kuat daripada USD pada ketika ini. Dan kita lihat USD CAD bergerak ke bawah negatif 0.2%. Okey. Dan next adalah USD CHF. Agak quiet. Tak ada ke mana-mana, negatif 0.09, tak terlalu besar pergerakan. Dan next AUD USD pun tak ke mana untuk hari ini, maksudnya pergerakan AUD USD lebih ke kanan. Untuk setakat ni kita nak lihat pada waktu US nanti ada tak perubahan.
Next adalah New Zealand dan juga New Zealand dollar. New Zealand USD kita lihat jatuh negatif 0.33. Ini disebabkan bukan USD kukuh, tapi disebabkan New Zealand yang dalam keadaan lebih lemah. Okey, New Zealand lemah. Sebab semalam RBNZ ada announce dia punya policy rate yang memperkenalkan ataupun dia menambah asset purchase dekat apa ni, New Zealand. Okey, tu yang menambah liquidity lah kepada dia punya pasaran pada ketika ini. So New Zealand merupakan currency yang rasanya pada minggu ni antara yang terlemah. Next adalah Euro GBP ke kanan, sama-sama kukuh. Dan favorite pair GBP JPY. GBP merupakan currency yang paling kukuh, JPY antara currency yang paling lemah. Okay, so pergerakan GBP JPY ke atas pada ketika ini 0.55%. So GBP JPY rasanya daripada paras terendah masa Mac hari tu, dan dia dah naik dekat 120 lebih, 128, 127 sekarang dah 140. So dah naik hampir 2000 pip dah. 1000-2000 pip kenaikan GBP JPY. Okay, next crude oil. Crude oil dalam keadaan quiet, tak ada ke mana-mana untuk setakat ni. Gold agak menarik. Gold dalam keadaan jatuh selepas memecahkan rekod dunia. Dia jatuh tergolek setakat ni 1942 untuk future gold ni. Dan untuk spot dalam 1930 untuk semasa, tapi dalam keadaan yang menurun untuk gold, dalam keadaan correction sebab dia dah test high, bukan dah test high, dia dah high dan pada ketika ini dia melakukan correction. Kemungkinan correction lebih jauh lagi yang akan berlaku di gold. Okay, Bitcoin pun sama juga mengalami kejatuhan untuk sekarang, tapi masih lagi kekal di atas $11,000. Alright. So itu sahaja untuk pair-pair utama yang kita boleh lihat. Okey, ada satu cerita ataupun satu news headline yang agak menarik saya baca pada hari ini, iaitu S&P 500 semalam yang break record. Maksudnya dia dah break all time high untuk S&P 500, dan apa yang boleh disimpulkan pada tahun 2020 adalah rekod paling cepat market crash, maksudnya jatuh dalam masa berapa hari ataupun seminggu, paling cepat jatuh dan paling cepat recover. Itu yang berlaku pada sekarang. Okey, boleh disimpulkan V-shape recovery itu berlaku lah untuk di pasaran utama di dunia sekarang. Dekat S&P 500 lepas jatuh teruk, lepas tu dia melakukan kenaikan, dah break daripada all time high untuk S&P 500. So benda ni adalah magic dan merupakan rekod dunia. Okey, tak pernah jatuh secepat tu dan recover secepat macam sekarang ni. Okey, tu yang berlaku di pasaran equity pada ketika ini. Dan kebanyakan indeks-indeks utama di dunia dah break high. Okey, dah break another high. Itu yang kita boleh lihat. Zuli ada tolong lukiskan, ni antara yang utama di dunia. DAX, ESP 35, YM, SPX, Nikkei, UK 100 tak silap ni. Okay, so ni antara indeks-indeks utama di dunia. Alright. Okay, itu sahaja yang kita boleh lihat mengenai sentimen pasaran. Maksudnya cerita kat luar tak ada apa-apa yang besar selain menunggu kepada keputusan mengenai stimulus package yang kelima di US, yang nampaknya progres masih sikit. Maksudnya tak ada progres yang besar. Masing-masing dengan diorang punya pendapat. Demokratik dengan Republican masing-masing ada dia punya apa yang diorang nak
deliver waktu stimulus yang kelima ni. Sebab dia orang market apa ni, dia punya kerajaan lebih kurang campuran. Macam itulah, campuran. Walaupun masih majority dekat Trump, tapi masih lagi perlukan pendapat daripada Demokrat punya parti. Okey, itu yang berlaku di US lah pada ketika ni. Masing-masing menunggu lagi jawapan apakah kata putus yang akan diumumkan di Kongres dia. Boleh tu dia. Setakat ni masih bolehlah saya simpulkan diorang menunggu cerita baru. Okey, menunggu cerita baru. Apakah cerita yang boleh diorang bawa untuk yang ni untuk terkini. Sebab semua sekali pasaran dalam keadaan yang bullish, yang dalam keadaan yang naik tinggi. Kalau kita lihat dekat pasaran saham pun dekat all time high semua. Dia main dekat high lah. Dan cari penyebab untuk profit taking, sekarang ni kita menunggu penyebab. Salah satu penyebab yang terdekat adalah cerita pasal stimulus package yang kelima ni daripada US. Okey, itu merupakan cerita ataupun penyebab yang mungkin akan ada perubahan ataupun correction berlaku. Ataupun continue, break another high lagi. Okey, jom kita lihat kepada kita punya trade idea. Trade idea kita pada minggu ni saya nampak hanya ada satu. USD CHF sayang tak sampai ke kawasan yang kita nak, dah melakukan penurunan sampai 0.786 je. Kita tunggu sampai ke atas sini dekat kawasan resisten kita. Sikit lagi dah berlaku terjunan 100 pip sini ke bawah ni dah 100 pip dah turun daripada high minggu ni. Okey, tu yang berlaku dekat USD CHF. Setakat ni memang macam alamak, tak ada ke chance untuk atas ni. Kalau ada chance boleh juga kita nak jeling-jeling. Tapi setakat ni tak ada. Tak nampak Dia dah naik tapi mungkin akan meneruskan perjalanan untuk sambung turun sebab USD dalam keadaan yang lemah pada ketika ni. Next adalah Euro USD. Euro USD sahaja yang kita ada nampaknya. Euro USD kita betul-betul tunggu di kawasan sini, di kawasan yang kita nak masuk. Dan tidak asal ada dua saya buang satu. Okey, ni. So betul-betul dekat kawasan ni. Dia reject, dia bounce, dia naik terus. Dia bounce kat kawasan sini, dia terus naik. Ini satu sahaja trade idea yang kita ada untuk Euro USD pada ketika ini. Dan harga sekarang dah naik daripada tempat entry lebih kurang 110 pip. Okey, 110 pip daripada kawasan kita masuk, kita cari entry kat situ. Okey, ada tak dengar? Network okey. Sound audio 3 bar, full bar. Boleh dengar tak? Ramzan? Sharon? Amir? Boleh? Dengar je Hafiz? Clear? Okey. Sekejap saya type. Pekak sampai ni. Okey, sekejap try reload. Okey. Alright. Jom kita sambung. Sekarang ni kita ada satu saja trade idea kita, Euro USD. Yang dah trigger. Okay, yang lain semua dah macam tak nak kawan ni. Dia turun, lepas tu dia sambung naik. AUD JPY. AUD JPY, adakah kita terlepas kat kawasan sini sebab kita makinkan kat bawah Okay, kat atas sini kita punya support, resistance become support. So tak ada, betul lah. Memang kita tunggu kat area sini. Kat area sini. Okay. So kita harga dah terus naik. Setakat ni AUD JPY pun meninggalkan kita. Tanpa bagi salam, dia terus pergi naik ke atas. Euro JPY pun sama, kalau ada peluang, saya betul-betul tunggu dekat kawasan sini.
Dan price terus melakukan kenaikan. Sayang lah. Kalau betul-betul dia sempat sampai ke sini, mungkin kita ada 2 position. Okay, next adalah AUD NZD. Naik macam tak ingat dunia. Begini dia naik. Macam apa dah? Sekejap tengok time frame lain, memang macam itu ke bentuk dia? Betul memang dia naik sesuka hati je gitu je. Okay, tegak je naik. Belum ada retrace yang besar. Okay, untuk AUD NZD. Yang ni apa ni? GBP USD pun sama, ni level yang kita tunggu kat sekitar 1 sini. Dan dia hanya sampai ke area situ dan melakukan kenaikan. Mungkin kalau ada satu lagi penurunan, mungkin kita ada chance untuk GBP USD ni. GBP USD setakat ni tak nampak ke mana dan kita nampak trendnya hanya ke atas. Kalau dia berjaya turun sampai area sini, menariklah. Okay, next CHF JPY. CHF JPY pun kita cek peluang untuk sell. Okay, ni untuk Euro NZD. Kalau kita ambil yang sebelum sini pun mungkin sebelah sinilah. Jom kita padam yang ni. Adakah label ni kita tengok. Sebab benda ni dah terlepas. Memang kita tak ada setup flat punya pattern. Tak ada tempat kita nak entry pun dekat bawah sini. Okay. So tak ada. Dia betul-betul retrace sampai situ je. Lepas tu dia terus meneruskan perjalanan. Setakat ni memang semua market turun sikit terus naik, turun sikit terus naik. Okay. GBP USD. GBP USD tak ada tau. Yang ni siapa Palani punya kot. Dia minta GBP USD semalam. Ni GBP USD memang tak ada termasuk dalam kita punya trade idea. Okay, kita cari satu. Apa yang ada? Sebab ni dah hari Jumaat. Besok kita last. Esok Jumaat dan Sabtu kita ada lagi webinar. Euro USD dah. Euro JPY. NZD CHF. Okay, NZD CHF. Rasanya dah berjalan kalau NZD CHF. Saya nak Liverpool. Tak ada. NZD CHF dah ke bawah dah So apa pair sebanyak dah jalan dah. Apa yang kita plan yang kita plan ni sama sekali ikut samalah. Yang ni semua dah naik dah AUD lemah kan. Okey, mungkin kita cari AUD USD. Mungkin AUD USD ada chance. AUD USD. Okey, AUD USD kita cek peluang buy. Right, kita marking kejap. AUD USD Okay, yang tu satu. Ada dua. Support. Resistance. Ada dekat resistance. Okay, next. Kalau dia breakout semasa memang ke atas tu saja. Boleh tunggu. So, apakah pattern yang kita ada?
Okey. Alright. Boleh so sekitar kawasan sini. Ini tempat yang kita nak cari peluang buy dekat kawasan sini. Tengoklah kita ada beberapa hari lagi. Okey. Kalau dia berjaya break atas ni, ni target kita satu. Kalau dia berjaya break di sini, sebab kita dah tak ada resistance yang terdekat dah. Dia terus pergi ke next daripada kemungkinan. Kemungkinan besar ke atas tu lah. Ni dia. Tunggu dia satu drop lagi. Sampai sini, kita set peluang untuk sambung buy lagi. Ni untuk trade idea semasa lah. So kita save. Setakat ni baru ada satu. Minggu ni baru ada sebiji sahaja kita punya trade idea. Yang trade idea yang kena. Sebab kita tunggu correction tau. Kita tunggu correction. Kalau kita layan breakout mungkin bersepah lah kita punya entry. Tapi sebab kita ambil correction. Tengok ada tak pattern-pattern yang kita suka, yang kita nak. Tu yang kita tunggu. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Hafiz, Faizal, Ramzam? Amir? Syarul? Okey je Alright, jom kita masuk lagi satu. Kita punya apa benda Allah ni. Kita punya benda ni. Oh, akhir dia close. Euro JPY dah $47 untuk hari ni. Hari ni pula untuk minggu ni. Okey. Ni satu dan ni dua setup. Dah dua setup untuk Euro JPY. Bagus. Pada minggu ni dia dah dapat 47. Ini apa? AUD JPY ni dah setup kedua close. Dah dapat $15. Dah berjaya close $15. Ini apa? USD CHF. Close satu setup sahaja. $10. AUD NZD. AUD NZD. AUD NZD tak ada close. Dia baru entry kat sini. Lepas tu dia dah naik. So berzaman lagi nak tunggu dia close. Tunggu esok lah Jumaat nanti dia close sendirilah. Berapa dolar dia close semua. Okay, ni pun sama dah close Euro USD dapat $55 pada minggu ni. Dan akhir sekali Euro NZD. Euro NZD kita baru dapat ni satu setup. Ni setup kedua baru satu entry. Dia dah terus melakukan kenaikan. Rasa macam nak close je. Ni $12 So setakat ni satu pair sahaja yang belum ada hasil. Daripada 6 pair yang kita cuba. Kita masuk $100, $100, $100, 6 pair. Dia dah bagi itulah semua sekali dah ada hasil. Mantap juga EA ni. Mantap macam mana nak cakap dia buat duit. Dia buat duit. Tu yang kita nampak. Cuma kita kena prepare kalau risk kita sebab kita ambil risk $100 setiap satu pair. Setiap satu pair kita ambil $100. Okay, ni macam ni $100 kan. Kita ambil $100. Let's say lah minggu tu kejap macam mana kalau EA ni dia MC, apa situation yang menunjukkan dia MC? Macam mana anda pilih pair untuk EA anda? Okey, saya jawab satu soalan. Tadi apa? Macam mana dia punya cara, condition dia buat MC dia rugi Okey, macam ni Contoh dia buy kan. Okey, dia buy. Lepas tu dia reverse. Tapi sebab dia dalam seminggu, let's say lah, dalam seminggu saya ada pernah, sekejap saya tunjukkan.
Dan ni saya tunjukkan. Quantum jarang kita jumpa. Kita tengok Euro USD daily. Okey. Macam ni. Tapi sebab ni ikut trend. Faham tak? Yang ni ikut trend tau. Dia macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya yang saya buat ni berdasarkan daripada history, saya kena yang ini. So saya ambil iktibar yang ni. Eurochef. Saya tunjukkan. Saya besarkan. Mana 2016? 2017. Ni 2017. Okey. Okey. Sebab saya kena yang ini tau. Yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekejap. Betul tak ni? Yang ni gap. 8. 2017. Eurochef tak pernah dia breakout. Ni lah. Okey. Yang ni. Okey. 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Yang ini straight. Sebab ni tak tahu broker mana dia ambil. Patutnya dia tak ada langsung merah. Daripada sini, dulu ada buat EA tau. Sebab Eurochef ni, selama ni, tengok ni, daripada the crash ni, saya buat berdasarkan ni tau. Ada sejarah dia ni. Daripada sini sampai ke sini. So saya ada markingkan. Okey ni. Yang ni high, ni low. So daripada 2015 sampai ke 2017 yang ini, dia tak pernah ada streak 14 hari yang dia naik je. Okey, ada naik. So saya cakap, okey, ini kalau gitu kita buat, kalau contohnya dia naik berturut-turut tanpa retrace selama 10 hari, baru benda tu MC. Okey. Ni contoh dia naik tanpa retrace, dan benda waktu tu saya buat tak ikut trend. Sebab ni dia sideway kan. So apa yang naik pasti turun. So saya sell. Sampai sini. Ini dah 4 hari, 5 hari ni. Dah tak logik ni. Sebab tak ada retrace langsung. Lepas tu tengok 6 hari, 7 hari. Ini pelik ni. Sebab sell. Masa tu ada capital berapa? Dekat 20,000 kot. Masuklah sebab memang cakap ini memang EA buat duit ni. Sebab setiap kali naik sell. Setiap hari sell. Sampailah cakap, ini dah melampau ni. Dah dekat 7,000, 8,000 floating. Ini tak boleh. Dia pecah dia 9,000 ataupun next day dia naik lagi, close. So untuk first time robot tu siap, saya run dekat sini. Sell. Dekat sini sell. Sell pertama ada berapa layer, sell. Lepas hari cakap dah 7 hari, 8 hari ni, baru siap EA. Dah dia naik trending gini. So terus lingkup. Okay. Dan nak dijadikan cerita, saya improvise. Daripada dia lawan trend, saya buat yang sekarang ni. Dia follow trend. Okay. Yang sekarang ni adalah yang follow trend. Naiklah macam mana pun, saya tetap tak akan cari sell. Melainkan memang dah cukup syarat trend dia untuk menurun, baru saya cari peluang untuk sell. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua, condition macam mana kalau dia dah ada entry. Okey, macam ni. Dia dah ada entry dan dia akan rugi habis $100. Contoh melainkan lot tu gila lah. Yang ni saya letak 11 je. Okay, kalau contohnya lot kita besar mungkin cepat lah. Yang ni 11 maksudnya dia akan reverse. Kalau contohnya hari tu melebihi daripada kebiasaan dia punya pergerakan, dia tak akan ada entry lagi. Okay, maksudnya ada extreme move. Dia baru 4 entry, dah ada extreme move. So dia tak akan ada entry lagi. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua saya setkan, kalau contohnya tak ada setup overbought dan oversold, tak akan ada entry untuk dia layer. Untuk dia masuk lagi entry kan. So kat situ lah benda-benda yang saya kawal. Dan bila dia reverse, contoh kita dah ada 10 entry, pun market crash. Market jatuh. Barulah dia MC. Kalau ada satu dia turun macam tak rasa kan. Tu antara salah satu faktor lah. Dia dah layer macam ni kan, dia banyak kan.
dah masuk buy banyak, alih-alih kat bawah sini, boom, terjun terus. Tu MC lah. Okay, tu MC lah. Macam ni. Yang ni baru $9 sampai bawah ni, daripada sini dia entry sampai bawah sini baru $9. So tak rasa sebab kecil kan. Untuk euro yang ZD saya letak sikit dia. So yang ni baru $9. Yang itulah yang cara dia. Contoh kalau kita dah ada 10-20 entry, alih-alih market terus terjun. MC lah, habis lah. MC tu apa? Margin call. Tu bahasa kita lah, bahasa pasar. Bahasa betul dia bukan burst lah, account to burst. Macam mana nak pilih pair? Yang ni kan kita dah buat yang ni. Padankan lah. Mana yang kita nak? Euro USD, Euro NZD, AUD JPY, USD CHF. Yang ni je lah. Kian Syarun, Hafiz. Yang ni lah benda ni. Macam mana kita nak pilih pair. So adalah elemen manual dalam kita setkan EA ni. So dia tak adalah fully auto. So nanti hari Sabtu saya tunjukkan macam mana kita nak setkan benda-benda ni. Dan kita prepare untuk minggu depan macam mana untuk main dia pula. Okay, itu je lah. Masukkan satu-satu. Satu-satu dan kita tengok macam mana hasil dia. Setakat ni belum ada rugi lah. Maksudnya dah hampir 3 bulan. 2 bulan Julai, Ogos lah, baru 2 bulan. Okay, baru 2 bulan. So benda tu tak cukup strong lagi. Kalau kita punya manual trade tu memang dah cukup strong. Hampir setahun. Okay, lagi berapa bulan je? Lagi 2 bulan cukup setahun. Kita rekodkan benda tu. Okay, boleh? Ken, Sharon, Razam. Tu je. Dia punya cara nak MC macam itulah. Setakat dia tak yang tak ada. Setakat tak ada kemungkinan yang ni untuk MC. Sebab tak ada entry. Ni tak ada entry. Ni baru satu. Kalau contohnya ini Bayan. Dia turun banyak. Lepas tu jatuh terus. Tak ada retrace. Contoh dia dah banyak. Contoh hari Isnin banyak entry. Hari Selasa banyak entry. Hari Rabu dia banyak entry. Hari Khamis dia crash. Itu MC. Okay. Dia retrace sikit je. Sebab saya ambil retrace 0.618 je. 0.618 daripada total risk yang dia ambil. Okay. 61.8% saja. Contoh dia dah $100, contohnya dia floating $50, so 61.8% daripada $50 tu. Faham? Alright. Boleh tu untuk EA. Setakat ni masih lagi buat duit. Kalau buat duit kita boleh letak duit. Tapi kita tengok kita bawa ada berapa data untuk EA. Kita ada berapa? 23 data. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada 23 data. Kita punya performance 0.21. Alright? 0.21. Sebab saya masukkan $100, kemungkinan saya dapat daripada satu pair tu average dia adalah $21. Okey. Meh, boleh meh? Boleh Kian? Ada soalan lagi? Hafiz? EA ni memang under SM bukan? Ini saja-saja bagi sebagai trader je bagi. Korang nak buat apa suka hati. Nak main-main kan suka tengok kalau buat backtest tu dia punya tu naik turun kan. Try lah main-main. Siapa yang nak tengok pergerakan market, macam mana dapat untung, macam mana tu. Try lah main-main dulu. Kat sini ada dia punya setting dia. Okay. Macam mana cara nak masuk, macam mana cara nak main. Ada semua. Cara backtest semua ada. Alright. Jom kita masuk topik kita. Ada soalan lagi? Sebelum kita masuk kita punya topik. Okey, tak ada Okey.
Hari ini kita akan cover mengenai macam mana cara trade news. Ada beberapa strategi yang diajarkan oleh Abramis yang ikut buku kot. Ikut buku, memang ikut buku punya cara trading news ataupun trade news. Okey? Jom kita lihat. Apa yang gerakkan pasaran, bila nak trade, bila tak nak trade, proactive trading dan juga reactive trading. Itu yang kita akan cover untuk hari ini. Okey. Apa yang gerakkan pasaran selain daripada faktor supply and demand, selain daripada faktor sentimen pasaran, apa lagi ya? Selain daripada dua tu, kita ada news. News pun akan mempengaruhi pergerakan pasaran. Okey, memang tidak diragukan lagi bila ada berita yang diumumkan pergerakan pasaran lebih tinggi daripada biasa-biasa. Tu memang jelaslah. Memang selalunya memang macam tu. Boleh Okey. Permintaan dan penawaran dalam pasaran mata wang lebih tinggi pergerakannya berbanding pasaran lain ketika news diumumkan. Okey, sekarang news yang nak ditunggu adalah mengenai stimulus package yang kelima daripada US. Tu yang news yang akan ditunggu. Tu tak ada tarikh, tak ada waktu, kita akan tunggu headline. Benda tu memang agak mencabarlah. Kita tak ada tarikh, tak ada waktu bila dia nak umumkan dan kita hanya tunggu sahaja apakah headline yang akan keluar nanti. Okey, berita yang diumumkan membawa info yang terbaru dari pasaran dan apabila berita yang diumumkan melebihi daripada jangkaan, pasaran bergerak lebih tinggi daripada sebelumnya. Okey, salah satu cara berdagang yang paling popular adalah berdagang semasa news release. Walaupun memang menarik untuk trade news, tapi dalam masa yang sama, pergerakan harga yang terlalu tinggi juga berisiko. Data ekonomi yang penting. Ini antara tier 1 punya data, interest rate, inflasi, growth, data pekerjaan, sentiment market dan juga company profit. Ini antara data-data utama yang diperhatikan oleh peserta pasaran. Okey, dari player-player dalam pasaran, inilah benda-benda utama yang dilihat. Semalam RBNZ, nampak tak apa yang berlaku? New Zealand. Ni seketul. Kita tengok dulu. Ni ni waktu news release. Boom. Spike sekali. 67 sampai ke 27. Dalam 40 pip, 50 pip pergerakan dalam seminit. Kurang daripada seminit, 40 pip gerak. Sebabnya NZD USD pun lemah. So dia bergerak, itu je lah. Kalau kita padankan dengan yang kuat, mungkin kita akan nampak lebih 100 pip pergerakan dalam seminit. Okey. Ni labor market, data pekerjaan, GDP growth, market sentiment itu akan mempengaruhi pergerakan pasaran. Alright. Dia bergantung kepada satu-satu negara. Mungkin data inflasi tak berapa penting kepada sesebuah negara. Mungkin data pekerjaan lebih penting. Itu kita kena lihat apakah data-data utama yang difokus oleh setiap bank. Setiap bank lain-lain dia punya fokus. Tu kita kena take note, kita kena tahu apakah data-data utama yang diberikan perhatian lebih. Terbahagi kepada dua, kita nak trade ataupun tak nak trade. Kumpulan pertama, mereka percaya trade news boleh kaya. Kumpulan kedua, dia kata ini susah nak kawal dan benda terlalu uncertain. Benda kita tak boleh nak jangkakan ke mana kemungkinan price akan pergi. So dia tak trade. Itu kita ada dua kumpulan. Antara kumpulan pertama ataupun kumpulan kedua yang kita rasa gembira untuk kita join.
Untuk yang trader baru selalunya suka kepada yang pertama, dan selalu orang yang lama akan nasihatkan yang baru jangan trade news. Okey? Tu kebiasaan dia lah. Lumrah. Dia kata trade news bahaya, susah. Macam saya suka hatilah nak trade news ke tak. Saya hanya ikut kepada apa sistem yang saya dah bina. Ikut je lah. Kalau price dah sampai ke harga yang saya nak, masuk. Dah tu je. Okey, semua sekali bergantung pada apa sistem untuk kita berniaga pada ketika itu. Jika ada dalam sistem kita, gunakan. Contohnya memang kita ada sistem untuk trade news, pakai je. Kalau tak ada, kita jangan pakai. Kita tengok apa sistem kita, apa sistem kita buat, apa sistem kita katakan. Waktu itulah kita pakai. Jika tiada sistem dagangan untuk trade news, lebih baik kita elakkan berdagang ketika itu. Jika kena dengan keseluruhan sistem yang dibina, dan memang trade news sebagai pemangkin kepada analisis kita, silalah trade news tersebut. Kita boleh pilih sama ada proaktif ataupun reaktif dalam trading. Saya ketiga tidak akan pandang atau trade. Saya follow sistem investment yang Abang Zuli ajar. Okey. Itu ngelak sangat tu. Saya ada kejap. Amin ada tak? Amin salah satu Amin dia punya compelling market model dia senang. Apa yang Zuli buat dekat market outlook tu, dia akan jadikan sebagai rujukan. Antara nak buy untuk ni ataupun nak sell untuk ni. Ada Amin. Tu antara salah satu lah. Dia punya market compelling ataupun dalam sistem dia, apa yang Zuli bagi, itulah sebagai dia punya outlook. Nak buy ke nak sell benda ni? Kalau nak buy, okey, buy lah. Ikut apa yang Zuli, outlook kan Zuli ada bagi tu kan. Dia follow pada tu. Ikutlah terpulang. Apa sistem yang kita bina. Okey? Boleh? Salah tak? Kalau Zuli meninggal, kena buka satu tu baru. Meninggal dunia. Kalau Zuli tak ada, apa sistem kita kena buat baru lah. Selagi dia bagi, nanti kalau dia tak bagi kan, itulah, selagi dia bagi, kita pakai. Yang pasti yang pasti setakat ni, apa kalau Zuli tak ada, tak mengajar lagi, kemungkinan saya pun letak jawatan juga. Okay. Education under saya seorang. Aduh. Mana seronok, tak beronok-ronok So kalau Zuli tak ada, saya pun mungkin join Zuli. Itulah. Selagi dia follow, selagi dia ada, saya adalah. Mungkinlah tu. Boleh? Okey, ni cerita pasal proaktif dan reaktif. Kita berdagang proaktif seperti cuba berdagang sama ada data yang keluar positif atau negatif. Berdagang reaktif melibatkan kita melihat keseluruhan cerita sebenar tentang data yang diumumkan itu, baru membuat keputusan untuk masuk pasaran ataupun tidak. Okey, proaktif trading. Apa pasal dia sangkut kat sini? Menjangkakan data positif atau negatif itu mudah saja, tidak berat seperti yang dibayangkan. Untuk menjangkakan data pekerjaan, cara yang paling mudah, ni proaktif macam bijak sikit. Untuk menjangkakan data pekerjaan, salah satu cara adalah dengan melihat komponen daripada PMI. Sedihlah saya tak dapat dengar suara kamu berdua. Apa? Oh, cerita pasal tu tak. Buat masa sekarang ni, Zuli on, saya on. Tak ada masalah. Jangan sedih-sedih dulu. Apalah buat drama. Jangan. Tak ada, memang ada lagi. Cakap masa akan datang kan, sebab Zuli pun dah 4 tahun kot. Saya dah 3 tahun. Zuli awal setahun. So, saya dah masuk 3 tahun ni. Dah tinggal bas dah cerita tu. Dia lah. Tak ada. Sekarang ni ada lagi. Ni saja gosip-gosip dia. Jangan percaya sangat. Zuli on lagi. Selagi Zuli on, saya pun on. Okay. Setakat ni lah.
Tak tahulah tahun depan macam mana. Tahun depan lagi. Sebab Zuli dah 4 tahun, saya dah 3 tahun. Adakah sampai 5 tahun? Sebab kalau transfer player pun maksimum 5 tahun kan. Transfer player. Player untuk sign kontrak, salah satu tu 5 tahun maksimum. Manalah tahu. Ni cerita-cerita je. Okey, ni sambung. Okay. Boleh untuk menjangkakan data pekerjaan, salah satu cara adalah dengan melihat komponen PMI. Tu kita lihat PMI. Kan Zuli pernah kan, satu masa dia fokus pada cerita PMI. Cerita PMI. Tu antara komponen-komponen yang kita boleh lihat untuk kita trade news. Untuk menjangkakan data retail sale, salah satu caranya adalah melihat jualan dalam komponen PMI. Tengok PMI juga. So kita dapatlah tahu hard data untuk retail sale. Okey. Dan untuk menjangkakan CPI, cara yang paling mudah adalah kita lihat Producer Price Index, PPI, yang lebih terperinci di peringkat wholesale. Okey. So kita dapat jangkakan data tu kemungkinan kuat ataupun lemah. Tidak perlu sehingga kita menjadi penganalisis ekonomi. Untuk menjangkakan sesuatu data cukup dengan penggunaan logik akal. Logik je, tengok PMI punya data pekerjaan, komponen-komponen pekerjaan dia meningkat, kemungkinan data untuk pekerjaan akan meningkat. Pekerjaan retail sale meningkat, kemungkinan komponen dalam PMI meningkat untuk retail, kemungkinan retail sale punya data pun akan meningkat juga. Reaktif. Berdagang secara reaktif lebih kepada cara untuk meneka pasaran dan cuba bertindak ketika berita diumumkan. Pedagang perlu bertindak cepat apabila pasaran mula bergerak. Kita dah tengok news sekejap lagi kan. Kita dah lihat tengok pasaran. Dia nak ke mana. So kita akan meneka sama ada naik ataupun turun. Fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan cuba masuk pasaran pada detik ataupun time yang paling cun, paling tepat. Dan mencuba pelbagai strategi. Okey, reactive trading, hedging. Ini untuk yang jenis suka trade news. Dia enter sebelum news. Maksudnya kita trade 2-3 minit sebelum news, kita dah teka mana pergerakan dia akan pergi. Okey, yang pertama adalah hedging. Dulu saya cakap, saya tak faham tau. Hedging ni, macam mana boleh ada orang trade hedging ni? Rupanya hedging ni merupakan salah satu strategi yang paling mudah. 2 minit sebelum news, tekan je buy dan sell. Serentak, buy sell. Tetap. Okey, dah tekan. Benda yang paling best adalah, ingat first spike. Kalau contohnya price spike ke atas, okey. Dalam masa, ni contohnya lah, dalam satu saat kan. Dalam masa berapa minit, price naik, lepas tu sampai satu masa dia akan turun sekejap. Yang masa ketika dia naik tu, kita akan keluar buy. Kita close buy. Dia naik, kita close buy. Dan masa dia turun sekejap tu, baru kita close sell. So, daripada perbezaan harga close dengan buy ni, buy dengan exit sell ni, kita akan dapat dia punya profit. Ini antara strategi yang paling mudah. Okay. So, dapatlah profit dia. Dan yang kedua adalah yang kita sell. Tekan sama je buy dengan sell serentak. Harga terjun sampai satu kawasan, sebelum harga tu bounce naik, kita exit sell. Dan apabila price naik semula, kita exit buy. So dapatlah profit kat sini. Kalau letak 100 lot, margin tak pakai, dia floating sama dia. Contohnya tekan je 100 pump. Dia dua floating sama. Contoh floating $1,000. $1,000 dia lah floating. Cuma yang menarik dia apabila dia sampai ke bawah, dia price naik dia sikit, kita exit dia punya sell satu lagi. So settle. Tekan je lah, tak tahu ambil je kot. Tekan je, buy sell. Rasanya okey dia ambil. Tak ada masalah kot. Okey, ini antara strategi yang ada. Yang kedua, yang ini ramai orang guna. Straddle. Yang hedging tu mungkin first time dengar kan. Saya dulu tahun 2016 baru saya first time dengar. 2016 hedging tu. Ada orang trade news macam tu lah. Depan mata dia buat.
Macam itu trade. Tak pernah tahu pun. One more, which time frame dia yang okay guna untuk tadi tu nak try. Time frame yang saya suka gunakan M30. Sebab apa? Sebab kebanyakan news, perasan tak? 8.30, pukul 9, 10, semua sekali M30 punya close. Okay? Tu antara time frame yang saya suka lah. Time frame yang paling besar, yang paling banyak waktu news dikeluarkan. 8.30, 9.30, 10, 10.30, tu waktu-waktu dia. So saya suka trade menggunakan M30. Okey, straddle. 2 minit ataupun 3 minit sebelum news, kita letak buy order, sell order. Buy stop, sell stop. Tunggulah price dia mula dia menggigil-gigil dan ketok-ketok kat sini kan. Letaklah 20 pip ke 15 pip atas, 15 pip bawah. So tunggu je lah. Ni stop loss dia kalau buy, stop loss kat bawah sini. Dekat bawah sell ni. Kalau sell, stop loss kat atas sini. Itu je. Sell, stop loss kat atas. Okay. Kalau masa price tengah bergigil-gigil kat sini, dia spike dia, mungkin kita akan dapat profit waktu buy. Contoh kalau price naik. Kalau price naik, kita tutup sell order kita. Sell stop kita cancelkan. Okay. Lepas tu kita menggunakan function trailing. Sebab apa? Kalau kita gunakan buy stop ni, kita beranggapan price bergerak laju. So kita menggunakan trailing stop. So price akan kejar je kita punya price. Stop loss kita akan kejar je kita punya price. Kita boleh memaksimumkan kita punya profit. Kalau buy, open a trading stop 10 pip ke 20 pip daripada harga. So price akan kejar sampai ke maksimum yang boleh kita dapat. Okay, next adalah post hawk. Post hawk ni adalah play safe. Play safe punya news. Play safe punya trading style. Maksudnya apa? News dah keluar. Okey, biarkan news keluar. Contoh dia keluar ke atas kan. Dia dah keluar ke atas. Kita tunggu dia turun balik. Satu level yang mana kita cakap ini adalah kawasan confirm dia. Dia naik. Kita tunggu. Price turun. Dari sekali baru kita masuk buy. Okey. Selalunya dalam 15 minit ke bawah lah dia akan ada satu retrace. Lepas tu baru kita masuk semula. Ni post hawk punya trading style. Ni paling antara yang simple. Okay. Ni antara benda yang ada. Then break. Kita tunggu dia retrace. Baru kita masuk balik. Baik. News trading advantage. Hampir setiap minggu kita akan jumpa data-data penting yang diumumkan. Dekat economic calendar kadang-kadang ada setiap minggu sampai penuh. Isnin sampai Jumaat penuh. Kadang-kadang macam minggu ni 1-2 je. Dia ikut bergantung pada news tu keluar bila. Kena tunggulah. Banyak laman sesawang percuma yang menunjukkan kalender ekonomik yang ditapis mengikut negara masing-masing. Trade news memberikan peluang kepada pedagang untuk dapatkan pergerakan yang besar. Ingat, trade news bukannya sampai 2 bulan. Trade news selalunya paling lama dalam sejam. Okay, selalunya setengah jam. Paling lama sejam. Sebab apa? Kalau kita cakap memang kita untuk trade news, memang itulah tempoh masa dia. Melainkan kita tambah kat situ, sahaja aku trade news sebagai catalyst untuk sistem aku. So mungkinlah itu sebagai satu catalyst. Berita atau data yang keluar boleh menjadi pemangkin kepada pergerakan suatu harga sama ada mengikut arah ataupun melawan arah. Sekejap saja keluar, kalau kita cuba trade news 5 minit sebelum berita itu keluar dan setengah jam hingga ke sejam untuk kita uruskan selepas berita diumumkan. Disadvantage. Ini disadvantage untuk trade news. Meningkat peratus ketidakpastian dalam pasaran. Pergerakan terlalu besar mungkin akan berlaku slippage. Stop loss hunting itu kemungkinan berlaku. Stop loss kita dikejar mungkin berlaku. Kadang-kadang pergerakan harga ketika berita diumumkan bersifat tiada arah. Boleh saja mengaut keuntungan dengan menggunakan strategi trade news, tapi ia tidak semudah seperti yang kita jangkakan dan perlukan praktis yang kau-kau yang betul-betul kita kena praktis. Baru kita boleh main trade news ni. Menggunakan sistem ni. Okey, ada apa-apa soalan?
Sebelum kita sambung esok, ada soalan? Mari soalan. Okey, tak ada soalan? Bila nak belanja makan? Bila tunggu seminar. Seminar mungkin tahun depan ke? Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamat di sini? Okey, tak ada Tengok trade idea lagi. Trade idea jauh lagi lah yang lain. Tu semua sekali semua sekali jauh-jauh lagi. Euro USD dia teruskan perjalanan menaik. Tu je lah yang ada sinar, yang lain tak berapa menyinar. CHF JPY break high. Euro NZD high. Euro JPY high. Okey, tak ada. So Euro USD dia satu. Apa lagi satu tadi kita buat AUD USD yang dekat. Yang lain semua dah sekilo dah. Okey, terima kasih semua. Ramzam, terima kasih. Hafiz, terima kasih. William, terima kasih. Kian, thank you Kian. Amir, thank you. Sharon. Faizal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Dungat, thank you Dungat. Amir, thank you. Bye. Dan selamat malam. Okey, Zamani, thank you